Okay. Seterusnya, okay. Rasanya mungkin ada yang dah pernah belajar tentang hukum mempelajari Al-Quran dengan hukum mempelajari ilmu tajwid ni. Okay, jadi hukum mempelajari ilmu tajwid ni dia fardu kifayah, iaitu siapa yang tak tahu fardu kifayah tu apa. Fardu kifayah ni maksudnya kalau dalam satu kelompok manusia, satu kelompok macam orang yang tinggal kat satu kawasan tu, kalau dah ada salah seorang daripada diorang yang dah pelajari ilmu tajwid ni, maka gugurlah kewajipan ke atas orang lain. Maksudnya katalah dekat satu kampung ni, katalah Amira dia jadi ketua kampung, lepas tu Amira dia dah belajar dah ilmu tajwid. Jadi kewajipan tu gugurlah kepada orang lain. Okey, jadi hukum mempelajari ilmu tajwid ni fardu kifayah. Tapi hukum mengamalkan ilmu tajwid ni adalah fardu ain. Itu wajiblah kat atas semua orang. Jadinya kalau Amira dah belajar, orang lain dah tak perlu belajar. Tapi orang lain kena baca Al-Quran dengan tajwid. Jadi Amira kena sampaikanlah ilmu fardu kifayah, ilmu tajwid yang dia dah belajar tadi tu. Okey. Jadi kita akan masuk kepada tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Jadi seperti yang kita semua tahu atau mungkin yang tak tahu, dalam Al-Quran kan kita ada tanda-tanda wakaf kan. Tanda wakaf tu tanda berhenti. Selain daripada tanda yang memang kita kena berhenti yang bulat ataupun star tu, kita ada tanda-tanda kecil-kecil yang lain. Kadang-kadang kita baca kan nampak ada tanda jim, ada mim. Jadi sekarang ni kita nak belajar ulang kaji balik lah. Saya sendiri pun ulang kaji semula sebab saya pun kadang-kadang lupa juga baca Quran macam ni tanda ni kena berhenti ke tak macam tu. Okay. Jadi tanda wakaf yang pertama dalam Al-Quran, okay, mim. Okay. Jadi mim ni nama dia adalah wakaf lazim. Dan maksud mim ni kita sangat diutamakan untuk berhenti. Ada pendapat yang kata wajib berhenti. Okay, jadi kita anggap mim ni memang kalau kita nampak tanda mim ni kita memang kena berhenti lah. Okay, contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 20, kita nampak kat situ kama ya'rifuna abna'ahum, pasal ada tanda mim kat situ kan. Okay, kita kena berhenti. Jadi lepas ni, maaf ya. Okay. Jadi lepas ni kalau kita nampak tanda mim dekat dalam ayat dalam Al-Quran tu, kita kena berhenti. Berhenti, ambil nafas baru, sambung balik ayat seterusnya. Okay, ingat semua siapa yang berkelapangan boleh catat. Kita nak menang nanti kuis. Okay. Seterusnya, tanda jim. Okay. Jim ni nama dia wakaf jaiz. Wakaf jaiz ni kita dibolehkan untuk berhenti dan dibolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Kiranya jim ni dia macam kita diberi pilihan lah. Kita boleh nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Contoh kat situ surah Az-Zukhruf ayat 35. Al-Hayatid Dunya. Okay, nampak kat situ ada tanda jim kan. Jadi kalau lepas ni kita baca Quran nampak ada tanda jim tu, kita boleh je pilih. Kita nak sambung boleh, kita nak berhenti pun boleh. Macam mim tadi tu kita kena berhenti. Tapi kalau jim ni kita nak sambung boleh, tak nak sambung nak berhenti pun boleh. Okay, setakat ni semua okey ke? Semua faham ke? Laju sangat tak? Faham. Okay, saya sambung dulu. Okay, seterusnya. Tanda, okay, kat sini dia macam apa? Huruf sad, lam, yani, salam macam tu. Okay, nama dia adalah wasal aula. Okay, maksud tanda wakaf ni lebih baik untuk teruskan bacaan daripada berhenti. Maksudnya kita masih boleh pilih kita nak berhenti ataupun nak teruskan, tapi dia lebih baik untuk kita teruskan. Macam tu, faham ke? Jadi kalau nampak tanda ni, kalau kita nak berhenti boleh je, tak adalah berdosa ke apa, tapi dia lebih baik untuk kita teruskan bacaan. Kita boleh pilih tapi lebih baik teruskan. Macam Jim tadi tu, dia tak ada lebih baik ataupun dia bukan lebih baik teruskan ataupun lebih baik berhenti. Dia macam Jim tadi kan, kita boleh je pilih nak berhenti ke, nak terus ke, tak ada masalah. Tapi kalau tanda wasal aula ni, lebih baik untuk kita teruskan. Jadinya lepas ni kalau kita nampak contoh ni kan dalam surah Az-Zukhruf ayat 44 ni, kat sini wali qaumi, pasal ada tanda ni kan, kalau kita nak berhenti boleh je, tak ada masalah, tapi lebih baik untuk kita teruskan macam tu. Okay, seterusnya tanda qala ni ataupun wakaf aula. Okay, maksud wakaf aula ni adalah lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. Okey, apa beza? Kita ingatlah dua pair ni yang kita ingat ni sola dengan qala ni. Kalau sola lebih baik teruskan, kalau qala lebih baik untuk berhenti.
Itu je kita boleh bezakan. Nampak store kat situ, kita lebih baik teruskan. Nampak cough, kita lebih baik berhenti macam tu. Sama juga macam soalan tadi tu. Kalau kita nak teruskan boleh je, tak ada masalah. Tapi lebih baik kita berhenti macam tu. Okay, contoh kat sini mungkin ada yang macam lupa-lupa ke, yang lupa-lupa dia macam mana dalam Al-Quran. Macam ni lah lupa dia dekat situ. Kalau nampak sebaiknya kita berhentilah. Tapi nak sambung ke, rasa macam dah biasa berhenti dekat yang lain ke, boleh je nak sambung. Okay, seterusnya tanda lam alif ni. Nama dia waqaf la wasal. Okay, untuk tanda ni dia pair dia sama dengan yang mim tadi. Kalau mim tadi tu kita kena berhenti, yang lam alif ni pula kita tak boleh berhenti. Okay. Tapi dia kata kat sini jika di akhir ayat maka dibolehkan berhentilah. Sebab tanda lam alif ni dalam Al-Quran ada juga yang di hujung ayat. Yang memang ayat tu dah habis, lepas tu tiba-tiba ada tanda lam alif kat situ. Kat situ jadi kita jangan takut pula nak berhenti. Boleh je nak berhenti sebab dia dah hujung ayat. Tapi kalau dia dekat tengah-tengah ayat macam ni kan, malaikatu toibin, lepas tu ada nampak lam alif kat sini, kita tak boleh berhenti, kita kena sambung. Sebab tanda ni kita dilarang berhenti lah macam tu. Mim tadi tu kita kena berhenti, lam alif ni kita tak boleh berhenti. Jadi kena wajib sambung lah dekat sini. Okay. Seterusnya ini yang terakhir, nama dia saktah. Tanda dia sin macam tu. Okay. Apa yang kita kena buat kalau nampak tanda saktah ni? Kita kena berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Okay, maksud tanpa mengambil nafas tu macam mana? Siapa tahu? Iqbal tahu tak macam mana maksud tanpa mengambil nafas? Sana. Tahu tak macam mana, apa maksud berhenti sebentar tanpa mengambil nafas? Sana tu. Okay, maksud dia kita kena berhenti tapi kita masih dalam nafas yang sama. Kadang-kadang kan, okay, contohnya lah kalau ayat yang berbeza, kalau kita ambil nafas macam ni, contohnya kan daripada ayat surah Al-Qiyamah tu, kalau kita ambil nafas, wakilaman, kita ambil nafas baru, sambung ra. Tapi kalau kita dalam nafas yang sama, wakilaman, ra, macam tu. Maksudnya kita dalam nafas yang sama tapi dekat man tu kita stop. Kita stop tapi kita tak ambil nafas baru macam tu. Faham ke? InsyaAllah faham. Maksudnya dia dalam satu nafas yang sama. Kita tengah baca Al-Quran kan, dia macam tiba-tiba kita terstop kejap macam wakilaman, rock, dalam nafas yang sama. Kalau nafas yang lain, wakilaman, rock, macam tu. Kita sambung nafas baru. Tapi kalau nampak tanda saktah ni kita kena dalam nafas yang sama. Cuma kita berhenti sekejap masa nampak tanda saktah tu, tanda sin tu macam tu. Okay. Jadi rasanya itu sahaja. Dekat sini kita dia macam summary lah dekat sini. Tapi ada satu yang saya tak explain tadi, tanda ni. Siapa yang pernah nampak tanda ni? Siapa yang pernah nampak? Ada tak yang pernah nampak? Pernah. Pernah kan? Ke tak pernah nampak tanda ni? Nampak tak? Siapa yang pernah nampak? Amirul pernah nampak? Pernah nampak. Okay. Kalau tanda ni, dia biasanya bukan biasanya lah. Tanda ni bila kita nampak ada dua tanda titik tiga macam ni, apa yang kita kena buat, kita kena berhenti pada salah satu tanda. Maksudnya kalau tanda ni ada dekat ayat tu kan, kita boleh pilih kita nak berhenti dekat yang ditanda kat sini ataupun yang tanda kat sini macam tu. Oh, kiranya dalam satu ayat tu dia ada dua kan? Betul? Maksudnya kalau kita nampak tanda tu, kita sama juga macam yang tak wajib berhenti ataupun sambung tu, macam mim kan kita wajib berhenti. Lam alif kita wajib sambung, macam ni dilarang berhenti. Yang ni kena berhenti. Kalau yang lain ni kita boleh pilih. Tapi lebih baik kan. Okay, yang ni pun sama, kita boleh pilih. Kalau kita nak sambung pun boleh. Tapi kalau kita nak berhenti, kita boleh pilih salah satu tanda. Kita nak berhenti kat sini ataupun kat sini macam tu. Gitu. Okay. Jadi setakat ni semua okay ke? Kita ada quiz ni. Laju sangat ke macam mana? Kan dia nak tanya balik ke, nak minta saya terangkan semula ke? Ingat tak nama-nama tadi tu? Okay, kita ulang balik lah. Ulang balik kejap nama-nama. Mia ada nak cakap sesuatu ke? Tak ada. Okay. Kita ulang sekejap lah nama dia.
Okay, mim ni maksud nama dia wakaf lazim, sangat diutamakan untuk berhenti. Jim wakaf jaiz, dibolehkan untuk berhenti, dibolehkan juga untuk teruskan bacaan. Okay, wasal aula, lebih baik untuk teruskan bacaan daripada berhenti. Wakaf aula, lebih baik untuk berhenti daripada teruskan. Okay, lebih baik terus, lebih baik berhenti. Lebih baik terus, lebih baik berhenti. Macam tu. Okay, lam alif tak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Kecuali kalau tanda dia ada dekat di akhir ayat macam tu. Okay, saktah berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Okay, akhir sekali dengan tanda yang saya terlepas ni, berhenti pada salah satu tanda. Okay, tu je. Semua okey lagi ke? Okay. Okey lagi, boleh kita teruskan? Boleh. Okay, saya teruskan Seterusnya, saya akan terangkan secara ringkas sahaja. Mungkin ada yang dah pernah belajar, mungkin ada yang belum. Iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Ini antara asas hukum tajwid dalam Al-Quran. Yang mana mungkin ramai daripada kita yang dah tahu ataupun yang dah pernah belajar tapi lupa. Saya sendiri pun dulu dah pernah belajar, sekarang pun banyak juga lupa. Jadi ni kira masa ulang kaji untuk saya sendiri jugalah, dan saya ajar pun taklah bermaksud saya dah terlalu mahir untuk hukum ni. Saya hanya kongsikanlah sebab macam yang Amira ada share ayat tadi kan. Mereka yang terbaik antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi lepas ni kita dah belajar sama-sama, jadi lepas ni korang bolehlah share dekat kawan-kawan kan, bagi tahulah, kau tahu tak tanda wakaf Al-Quran ni kau kena teruskan ke nak kena berhenti macam tu. So kita dah tahu kan, so kita bolehlah share dekat kawan-kawan kita macam tu. Okay, untuk hukum nun sakinah dan tanwin. Okay, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, iaitu huruf hijaiyah tu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran lah, ada 28 huruf, maka ia dibahagikan pada 4 hukum bacaan. Okey, sebelum tu siapa tahu apa maksud nun sakinah? Apa maksud sakinah? Nun mati. Betul, bagus. Siapa yang jawab tu? Saya tak nampak lah bila present. Saya. Damia ke? Amirul. Damia, bagus Damia tanya. Okey, seterusnya. Apa tadi? Okey. Kalau kita nampak maaf saya lupa apa nak cakap tadi. Okey. Bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, dia akan dibahagikan kepada 4 hukum bacaan. 4 hukum bacaan tu adalah izhar, idgham, iqlab dengan ikhfa. Okey. 4 hukum bacaan ni kalau kita nampak ada nun mati ataupun tanwin yang jumpa dengan huruf-huruf dalam Al-Quran, ada 4 cara bacaan yang kita kena baca lah. Okey, yang pertama izhar, iaitu jelas dan nyata. Yang kedua idgham, iaitu memasukkan atau mencampurkan. Iqlab maksud dia memalingkan. Ikhfa maksud dia menyembunyikan. Okey, jadi kita tengok izhar dulu. Apa maksud jelas? Okey, izhar dari segi bahasa maksud dia nyata dan jelas. Dari segi istilah dia pula, mengeluarkan setiap huruf daripada tempat hurufnya tanpa didengungkan atau saktah. Okey, jadi kalau kita nampak nun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang kita akan tengok kemudian, dekat bawah tu, kita kena baca dengan jelas, tak ada dengung, tak ada apa-apa, tak ada dengung lah, kita memang kena baca dengan jelas. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu dekat dalam Al-Quran tu huruf apa yang izhar, huruf apa yang kalau kita jumpa kita kena baca dengan jelas. Okay, huruf izhar ada 6, iaitu kat situ kita ada hamzah, ha, ain, yin, ha, kha. Okay, 6 huruf ni kalau kita baca dalam Al-Quran kita nampak ada nun mati bertemu dengan huruf ke-6 huruf ni, kita kena baca dengan jelas. Kita tak boleh baca dengan dengung. Okay, hukum izhar ni dinamakan izhar halki kerana tiap-tiap huruf tersebut keluar daripada halkum. Okay, kenapa nama dia izhar halki? Kalau kita nampak nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 6 huruf ni, hukum dia, nama dia adalah izhar halki. Kenapa halki? Sebab ke-6 huruf ni dia keluar daripada halkum kita. Okay, ini contoh dia. Okay, nampak kan kat sini, ini contoh tanwin, ni pun tanwin, ni pun tanwin. Tak ada contoh nun mati pula.
Biar kita tengok dulu tanwin ni. Kita nampak kat sini hasidin idha. Okey. Din kat sini kita ada tanwin kan? Lepas tu kita jumpa dengan huruf hamzah. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apa yang kita kena buat? Kita kena baca macam mana? Siapa tahu kita kena baca macam mana? Tanpa dengung, betul. Kita kena baca dengan jelas. So hasidin idha. Hasidin idha. Tak ada hasidin, tak ada dengung. Dia jelas. Habiskan din ni, sambung iza macam tu. Okey, sama jugalah dengan kalau ada tanwin bertemu dengan ain, ha, win dengan kha. Sama juga kalau nun mati. Kat sini tak ada contoh nun mati, tapi contohlah kat sini kita nampak ada nun mati kan bertemu dengan huruf-huruf ni. Sama juga kita kena baca dengan jelas, tak ada dengung, tanpa dengung. Okey, seterusnya idgham. Okey. Dari segi bahasa, idgham ni maksud dia memasukkan atau mencampurkan. Okay, dari segi istilah dia pula, pertemuan huruf yang tidak berbaris dengan huruf yang berbaris yang menjadikan huruf kedua bertasydid dan terangkat lidah ketika menyebut. Okay, basically kenapa kita memasukkan atau mencampurkan ni? Sebab idgham ni dia berlaku kerana terdapat persamaan makhrajnya dan sifat pada huruf tersebut. Maksudnya nun mati ataupun tanwin, bila dia jumpa huruf-huruf yang kita akan tengok kemudian, bila dia jumpa huruf-huruf ni, dia punya makhraj dia ataupun cara sebutan dia lebih kurang. Terdapat persamaan makhraj dia. So, bila dia bunyi dia macam lebih kurang, kita kena dengung macam tu. Okay, syarat idgham ni ialah hendaklah terdiri daripada dua kalimah, di mana kalimah pertama nun sakinah atau tanwin pada akhir kalimah dan huruf idgham pada awal kalimah kedua tersebut. Apabila nun sakinah dan huruf idgham berada dalam satu kalimah, maka tidak dibaca dengan hukum idgham. Okey. So kalau kita nampak nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf idgham ni, kalau dia dalam satu kalimah, kita tak perlu dengung. Tapi kalau dia dalam dua kalimah, kita kena dengung. Macam tu. Okey, jadi kita tengok contoh dia dulu. Okey, kita tengok huruf dia dulu. Okey, huruf idgham ni ada 6. Huruf ni adalah ya, waw, mim, nun, lam, ra. Okey, tapi daripada huruf-huruf ni kita boleh bahagikan juga kepada dua hukum idgham, iaitu kita ada idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah ni adalah kekal dengungnya dengan kadar 2 harakat dan huruf-huruf ni ada 4, iaitu ya, waw, mim, nun. Okey, ya, waw, mim, nun ni kalau kita nampak nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf 4 huruf ni, kita kena dengung. 4 ni sahaja. Okey. Kalau hukum idgham bila gunnah pula, iaitu tidak ada langsung dengung padanya, iaitu bila kita nampak nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Okay. So huruf idgham ada 6, ada ya, waw, mim, nun, lam, ra, tapi dibahagikan lagi kepada 2, iaitu ya, waw, mim, nun kena dengung, lam, ra tak perlu dengung, macam tu. Okay, setakat ni semua okey, faham? Okey. Okey. Kita tengok contoh Ni untuk idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah, iaitu yang kita kena dengung lah. Okay, contoh kat sini huruf ya. Okey, kita nampak khairan yarah. Okey, kat sini ra kita nampak ada tanda tanwin kan. Lepas tu kita nampak dia berjumpa dengan ya. Dekat sini dia dalam 2 kalimat kan. Khairan ni 1 kalimat, yarah ni 1 lagi kalimat. Okey, jadi kita kena buat apa kalau nampak tanwin dengan ya, kita kena buat apa? Kena baca macam mana? Apa dia? Perlu baca dengung. Betul, kita kena baca dengan dengung. Jadi tak boleh lah kalau macam izhar tadi kan jelaskan, kita tak boleh khairan yarah, tak boleh. Kita kena khairan yarah. Kenapa? Sebab tanwin ni dengan huruf ya ni dia ada persamaan makhraj dia. Jadi kita kena baca dengan dengung. Okay, sama juga macam nun. Kita nampak kat sini ada tanwin kan. Kauman dengan nakasuni. Okay, 2 kalimah dan ada tanwin, ada huruf nun. Jadi kita kena baca dengan dengung juga. Sama juga macam mim, sama juga macam waw. Okay. Jadi ingat kalau ada 4 huruf ni, kalau ada nun sakinah atau tanwin bertemu dengan keempat-empat huruf ni, kita kena dengung. Okay, ini untuk idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah lah.
Seterusnya untuk idgham bila gunnah, kita ada huruf lam dan ra. Okey, kat sini dia bagi contoh nun sakinah ataupun nun mati bertemu dengan huruf lam. Jadi kita kena baca macam mana? Baca Kita dengung tidak ke tak? dengung. Tanpa dengung, betul. So kat sini kita teruslah masuk, since dia ada tanda syaddah kat sini, kita masuk terus miladunka. Kat sini kena dengung lah sebab ada nun mati tu. Jadi terus masuk miladun, tak payah min, ladun tak payah. Terus miladun, okey macam tu. Lepas tu kita ada ra. Kat sini pun ada nun mati, ada ra. Kebiasaannya saya tak pastilah kebiasaannya atau semua huruf lam dan ra yang bertemu dengan nun mati ni saya rasa lah kebiasaannya memang ada syaddah. Jadi bila ada syaddah ni kita tak perlu bacalah nun mati ni, tak perlu dengung, kita terus masuk. Terus mir rabbikum. Tak ada mir rabbikum, tak ada. Dia terus mir rabbikum. Terus masuk ra. Sama juga dengan ni. Okey. Seterusnya yang ketiga iklab. Okey. Dari segi bahasa maksud iklab adalah memalingkan. Dari segi istilah pula menukarkan tiap-tiap huruf nun sakinah dan tanwin kepada mim yang ringan serta dikekalkan dengungnya. Okey, untuk iklab kita macam idgham ma'al tadi kita kena dengung, tapi hurufnya ada satu sahaja iaitu ba. Okey. Hukum iklab ini boleh berlaku pada nun sakinah sama ada pada satu kalimah ataupun dua kalimah. Okey, macam idgham ma'al tadi tu dia kena dua kalimah kan? Dua kalimah yang berbeza kan. Tapi kalau ba ni dia boleh berlaku dalam satu ataupun dua kalimah. Okey. Walau bagaimanapun pada tanwin hanya berlaku pada dua kalimah sahaja. Okey, kita tengok contoh dia. Kat sini kita ada ba. Okey. Kita ada nun mati bertemu dengan ba. Kita kena dengung, tapi macam kat sini dia kata menukarkan tiap-tiap huruf nun sakinah dan tanwin kepada mim yang ringan. Maksudnya kita kena baca seolah-olah kita baca ada huruf mim ringan kat situ. Kalau siapa yang familiar lah dengan tanda iklab ni dalam Al-Quran, kebiasaannya kita boleh nampak ada tanda mim kecil. Okey, mim kecil kat situ beza, mungkin ada yang tertukar dengan tanda wakaf tadi. Tanda wakaf tadi kita nampak ada mim juga kan. Okey, kalau tanda wakaf, mim dia biasa akan ada. Boleh nampak ke cursor saya kat sini? Boleh nampak? Boleh. Tanda cursor ni kalau wakaf, mim yang wakaf tu biasa dia akan ada dekat atas daripada huruf. Kalau tanda mim untuk iklab dia akan ada dekat dengan ba tu. Dengan huruf ba tu dia akan letak mim kecil kat situ. Itu menunjukkan kita kena baca kita kena tukarkan tanwin ataupun nun sakinah tu kepada bunyi mim ringan macam tu. Macam ni kan, nun mati bertemu dengan ba. Kita dengung dia bukan macam nun, dengung dia macam mim. Dia macam mim dia. Kalau siapa yang boleh nampak saya sekarang ni, saya tak nampak lah audience sebab saya tengah present. Siapa yang boleh nampak, cara bacaan dia adalah kita tak tutup full mulut kita. Kita baca seolah-olah ada mim ringan dan ada pendapat ulama yang mengatakan tandanya cara bacaan iklab adalah kita tutup mulut tu serapat yang seolah-olah kita letak kertas dekat antara bibir kita macam tu. So dia hampir-hampir rapat tapi tak rapat. Okay. Jadi bacaannya macam ni lah. Saya tak boleh nak kata bacaan saya yang terbaik lah, tapi bacaan dia lebih kurang macam ni. Okay. Mim ba'di macam tu. Alamak tukar. Okay. Mim ba'di. Macam tu. Dia macam ada mim ringan dekat antara nun mati dengan ba tu. Okay. Jadi setakat ni untuk iklab, itulah cara bacaan dia. Sama ada dia nun mati bertemu ba macam biasa macam ni tanda dalam Quran ataupun dia ada mim kecil kat situ untuk tanwin. Ada tanwin, lepas tu ada huruf ba, ada mim kecil kat situ. Okay, macam tu. Huruf iklab ada satu sahaja iaitu ba. Okay, yang keempat iaitu yang terakhir adalah ikhfa. Okay. Daripada segi bahasa, maksud ikhfa adalah menyembunyikan. Daripada segi istilah pula, menuturkan nun sakinah dan tanwin di antara izhar dan idgham, iaitu di antara jelas dan juga dengung tanpa bertasydid serta kekal dengungnya. Okey, siapa yang tak tahu tasydid ni, maksud tasydid ni adalah tanda syaddah tu, tanda yang macam syaddah tu lah macam ni contoh. Ini adalah tanda tasydid. Okey. Okey, macam mana tadi? Okey. Manakala lidah tidak terangkat daripada makhrajnya dan tidak pula melekat pada pangkal gigi harapan.
Okey, dalam keempat-empat hukum bacaan nun mati dan tanwin ni, huruf ikhfa adalah yang paling banyak. Yang paling banyak, dan nak senang kita ingat huruf-huruf untuk 3 hukum bacaan yang saya terangkan tadi lah. Jadi selebihnya adalah huruf ikhfa macam tu. Okey. Jadi huruf ini bukan hukum ya, ini huruf. Okey, huruf ikhfa ada 15, iaitu ta, tha, jim, dal, ga, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey. Jadi kalau kita dah boleh hafal huruf izhar tadi, huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iqlab ada 1. Selain daripada huruf idgham, ikhfa, izhar, iqlab tu, itu adalah huruf ikhfa lah macam tu. Okey, kita tengok contoh. Contoh kat sini ada nun sakinah bertemu dengan ta. Okey, cara dia berdengung dengan mendekati bunyi nun, lalu suara ditahan 2 ketukan. 2 ketukan tu 2 harakat lah macam tu. Okey, contoh dia min tilqai macam tu. Kena 2 harakat kat sini. Min tilqai macam tu. Okey, ni juga nun sakinah bertemu dengan dal, nun sakinah bertemu dengan ta macam tu. Ta kat sini macam dal. Okey. Okey, jadi itu sahaja setakat ni. Semua okey ke? Ke ada yang nak tengok huruf-huruf balik? Nanti ada kuis ni. Siapa tak jawab saya tak tahu. Kita tengok huruf balik kejap Kita tengok huruf kejap. Okey. Untuk izhar ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, hin, ha, kha. Idgham ada 6 huruf juga. Ya, wa, mim, nun, lam, ra. Ya, wa, mim, nun untuk ma'al gunnah, lam, ra untuk bila gunnah. Okey, iqlab ada 1 sahaja iaitu ba. Selain daripada 3 tadi tu, semua adalah huruf ikhfa. Macam tu. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Semua okey? Ada yang macam tak faham ke, nak tanya soalan ke? Ada yang tulis dekat chat box, saya tak baca tadi. Okey. Semua okey ke? Okey. Macam dah penat je semua. Kita tengok video. Kita tengok video dia. Kita dah penat. Okay, jadi saya serahkan kepada Amirul lah untuk kurangkan sikit penat semua. Okay, kita tengok video dah kejap pasal penurunan Al-Quran dan pembukuan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang-alang kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan sejarah penurunan Al-Quran. Okey, penurunan Al-Quran ni dia ada 3 peringkat dan 2 bentuk. Mungkin ada yang mengatakan 2 peringkat, tapi saya ambil pendapat yang menyatakan 3 peringkat. Bentuk yang pertama adalah Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Bentuk yang kedua adalah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Peringkat yang pertama adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran ke suatu tempat yang dinamakan Lauh Mahfuz secara sekaligus berdalilkan surah Al-Buruj ayat ke-21 hingga 22. Peringkat yang kedua adalah penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Berdalilkan surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 3 dan surah Al-Qadr ayat 1. Seterusnya peringkat yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun lebih kurang. Ataupun ada pendapat yang menyatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama adalah ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Alaq. Manakala wahyu yang terakhir adalah surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 281 yang menceritakan tentang riba. Permulaan wahyu diturunkan kepada Nabi SAW ketika baginda berumur 40
tahun di Gua Hira. Berkenaan dengan tarikh wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah, terdapat perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan seperti mana yang kita sambut di Malaysia. Ada yang mengatakan 24 Ramadan. Penurunan Al-Quran ni berdasarkan 3 kategori, iaitu yang pertama, berlakunya sesuatu peristiwa maka turunlah ayat Al-Quran. Contohnya, berlakunya peristiwa Fathul Makkah, maka turunlah ayat Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, turun ayat Al-Quran berdasarkan soalan yang ditanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi tidak mengetahui jawapannya. Contohnya, soalan berkenaan dengan hari akhirat, soalan tentang roh, soalan tentang hilal anak bulan. Kategori yang ketiga adalah Al-Quran turun tanpa sebab yang spesifik. Selepas lebih kurang 23 tahun, maka sempurnalah penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW. Waktu tu Al-Quran tersimpan pada dada Nabi SAW, pada dada-dada sahabat dan pada pelepah tama dan juga tulang unta. Waktu tu Al-Quran belum lagi dibukukan macam kita tengok hari ni. Bila Al-Quran ni dibukukan, lain kalilah kita sembang. Okay, itu video pasal penurunan Al-Quran. Sekarang kita tengok pembukuan pula. Al-Quran pertama kali dibukukan adalah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 11 Hijrah telah berlakunya satu peperangan yang dinamai Peperangan Yamamah. Peperangan itu menentang Nabi palsu dan golongan yang murtad yang enggan membayar zakat. Peperangan itu telah menyebabkan ramai penghafal Al-Quran yang syahid, dikatakan seramai 70 orang. Hal ini menjadi kegusaran kepada Saidina Umar Al-Khattab, lantas pergi bertemu Abu Bakar As-Siddiq dan memberi satu cadangan untuk membukukan Al-Quran dalam satu naskah. Saidina Abu Bakar menghantar utusan untuk memanggil Zaid bin Sabit selaku sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran untuk mengapalai misi ini. Lalu dikumpullah semua tulisan yang ada pada pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit haiwan, tulang-tulang unta dan juga hafalan para sahabat. Dan hendaklah mendatangkan 2 orang saksi yang menyaksikan bahawa tulisan tersebut pernah ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit menulis semula dengan penuh teliti dan menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Lalu diserahkan mushaf ini kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, mushaf ini bertukar tangan kepada Saidina Umar Al-Khattab selaku khalifah yang kedua. Selepas kewafatan Umar Al-Khattab, mushaf ini dijaga oleh anaknya iaitu Hafsah. Kemudian sewaktu khalifah yang ketiga iaitu Khalifah Uthman bin Affan, telah berlakunya satu ekspedisi pembukaan wilayah Armenia dan juga Azerbaijan. Bertemulah Muslim daripada Syam dan juga dari Iraq dan juga daripada negara-negara lain. Beliau melihat perselisihan di kalangan Muslim tentang cara membaca Al-Quran kerana disebabkan logat Arab masing-masing sehinggakan hampir-hampir bergaduh. Untuk pengetahuan korang, Al-Quran dahulunya diturunkan dengan 7 logat Arab yang berbeza kerana ingin memudahkan untuk mereka membaca Al-Quran. Kemudian Huzaifah mengadu kepada Uthman bin Affan agar diselamatkan umat ini daripada berselisih tentang Al-Quran. Uthman mengarahkan untuk mengambil mushaf yang ada pada tangan Hafsah dan dibentuk satu panitia Al-Quran yang disertai oleh sahabat-sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Haris, Sa'id bin Al-As untuk mengepalai penulisan semula Al-Quran dengan satu logat sahaja, iaitu logat Quraisy. Selepas itu diperintahkan mushaf selain 7 ini untuk dihapuskan dengan cara membakarnya. 7 salinan tadi, satunya disimpan oleh Saidina Uthman di Madinah dan 6 lagi dihantar kepada negara-negara Islam yang lain seperti Bahrain, Yaman, Kufah, Basrah, Syam dan Mekah. Mushaf yang disimpan di Madinah itu dikenali sebagai Mushaf Imam ataupun Mushaf Uthmani. Cerita panjang-panjang ni harapnya bertambah semangatlah untuk membaca Al-Quran sehingga mati. Bukan dalam bulan Ramadan je tau. Okey, baik. Semua dah tengok video tadi. Harap mendapatlah sikit sebanyak ilmu kan. Kita ni kadang lupa, bukannya tak pernah dengar cerita-cerita kisah penurunan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Tapi kita lupa je. So kita kena sentiasa lah ulang balik kan. Okay. So disebabkan itu, ayuh kita ke modul keempat iaitu mencabar minda anda. Okey, kejap . Okey.
Okey, semua boleh masuk link Kahoot. Sekejap saya bagi. Boleh masuk lah yang guna apa ni, game pin 995 3652. Kita akan apa ni, refresh balik lah apa kita yang apa yang kita dengar time kita punya Yang session. game pin tu apa? Macam mana? Yang game pin. Game Ya. pin tu okay, tekan link yang saya bagi dekat message dekat Google Meet ni. Kemudian masukkan nombor game pin yang pada dekat ni website Kahoot. Baru 4 orang lah. Masuk, silakan masuk. Tu masih tunggu semua masuk dulu. Masuk. Baru 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, 11 orang. 12. 13. Masuk. Kita tunggu lagi semua masuk. Kalau semua masuk lagi best lah. Kalau sikit-sikit tak syak lah. Kita main ramai-ramai baru rasa kompetitif sikit kan. Macam masuk. Balik. Senang je ni, mesti ramai yang dapat jawab Raju. Siapa letak nama saya? Ada hihi kat situ. Hihi. Macam ni. Siti Sarah. Siapa pula? Ini ada yang nakal ni. Okey, berapa orang? 20. Kita ada 20 lebih. Tunggu 1 minit lagi. Kalau ada masalah yang nak join ke apa, boleh Roger, boleh bagi tahu lah dekat chat ke dekat. So dia tak dapat masuk, boleh tulis dekat chat tu yang ada masalah. Damian tu dah ready nak menang tu. Cepat guys. Tunggu 1 minit. Denny kan, Nur Iman Denny tak masuk. Macam semangat dia, Denny. Okay, kejap lagi. Sekejap. Oh, ada yang terkeluar. Sekejap, tunggu dia masuk balik. Macam kenal je Farisha 2.0 tu. Ada Farisha ke kat sini? Ada lagi je? Macam ada lagi, tunggu sekejap. Nak tunggu lagi ke nak start ni? Ada yang terkeluar lagi? Kita tunggu sekejap. 20 orang okey kot jadi. Ada lagi seorang terkeluar. Terkeluar. Lockdown 3.0. Lockdown. Dia 21 tadi. Lagi seorang. Ada 21. Ada 21. Boleh kalau seminit lagi tak ada, kita start je. Sekejap, tunggu sekejap. 10.32, ni je kita start. Soalan mudah-mudah je. Soalan basically berdasarkan penyampaian kami berdua tadi. Boleh jawab lah sebab memang kami ikut berdasarkan apa yang kami share je lah tu. Siapa yang fokus? Okay, kita start lah. Kita dah tunggu ya. 1, 2, 3.
Pilih banyak soalan jawapan atau satu je. Pilih kenyataan yang benar tentang Al-Izhar. Jawab. Bos 10. Wah, nyata dan jelas Izhar. Izhar kalau kita saudari Sarah tadi kongsikan, Izhar adalah kita kena baca nyata dan jelas. Okay. Wow. Fariha, Damia mengejar Okay, tak apa, kita tekan soalan dulu. Kita banyak soalan ni, 25 soalan. Apakah fardu bagi mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari bukan mengamalkan. Ada beza tu. Mana satu ni? Sunat ni. Rasa macam sunat ni. Kalau tak sunat, fardu kifayah. Tak apa. Yang mana salah tu, kita banyak lagi soalan. Kita tengok siapa yang leading. Wah, Damia nak tempat kedua. Arif Hazaini hebat juga. Saya tak nak jawab lah, rasa macam takut saya menang pula kan. Kita bagi can kepada peserta-peserta. Kita terus soalan ketiga. Organisasi apakah yang mengajukan program sulam? Ini saya ada bentangkan pada awal majlis. Rasa time tu ada dalam 7-8 orang ni, belum ramai ni. Susah sikit lah, tapi bagi hint lah. Nak bagi hint macam mana tak tahu. UKM kan Amirul? Ya, saya belajar dekat UiTM. Organisasi UiTM lah yang telah mengajukan program sulam ni. Kami daripada UiTM, pelajar UiTM Shah Alam. Kita tengok siapa leading. Damia nombor 1. Mantap lah Damia. Tak apa, bagus. Ini kita mahukan pelajar yang rajin. Yang keempat, kita multi select, pilih banyak jawapan atau satu. Berikut yang manakah benar tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Ini mudah-mudah je lah jawapan. Boleh jadi semua betul, boleh jadi tak ada yang betul, tapi mustahil lah tak ada yang betul. Kesian lah buat jawapan macam tu. Jawab. 4 orang betul. Alhamdulillah, dengar dan memberi fokus kepada saudari Sarah. Bagus. Kita tengok siapa yang leading. Expected Damia. Bagus. Go Fariha. Kalau Fariha, Adana Kai Sarah pun mantap juga. Apa yang Mukri Hakim pun jangan mengalah. Teruskan. Banyak lagi soalan. Apakah cara bacaan awil berjumpa saktah? Mana? Berhenti sebentar ke? Tak pun mengambil nafas. Macam semua je tu betul. Semua je. Lebih baik teruskan, bagus juga. Ramai betul, bagus. Banyak yang memberikan fokus ketika saudari Sarah memberikan penerangan tadi. Mukri Hakim naik ke atas. Aidil Syazwan pun mendapat tempat kelima. Nampaknya Adana mengejar Damia. Soalan ke-6, bersediakah? Apakah cara bacaan sesuai apabila kita berjumpa wakaf jaiz? Ni bukan jaiz, ni selangornya. Ni wakaf. Mana satu? Ramai juga yang betul. Tapi ada yang mungkin tersilap klik rasanya yang tersilap, terkonfuse, berhenti. Dia tersilap. Kita tengok siapa yang menaiki tahta. Aidil Syazwan menunjukkan belangnya. Tak apa. Fariha terciduk sikit. Tak apa. Kita banyak lagi soalan. Kita soalan seterusnya. Adakah wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid? Ni membaca Al-Quran dengan bertajwid bukan mempelajari. Kena tengok keyword sikit. Wajib ke tak? Wah, bagus. Ini kita mahu semua peserta fokus dan memberi tumpuan yang baik ketika penerangan dilakukan. Kita tengok siapa result dia yang menaiki tahta. Masih kelas sama.
Tempatnya Adana dia nak kejar Damia tu. Ayuh Damia. sikit je. Damia kena hati-hati sikit. Salah satu, ke bawah lah jawabnya. Bisa. Okey, nombor 8, soalan 8. Wasal Allah tergolong dalam tanda wakaf? Betul ke salah? Lima, 4, 3, 2, 1. Yang nombor 5 orang yang salah tu rasa dia salah kelik tu sebab dia ada 2 jawapan dia. Dia tengah nak cepat nak kata. Tak apa, kita tengok Dia siapa nervous. yang naik ke atas. Nervous tu mesti lah. Tengah kompetitif kan. Itulah. Oh, sikit lagi. Damia dan Adana Kaisara masih lagi mendahului. Okey, kita soalan seterusnya. Soalan ke-9. Kawan saya tidak tahu membaca Al-Quran, maka dia malu untuk mula belajar membaca Al-Quran. Adakah betul tindakan dia? Betul ke tak Dia dah tak tahu baca, dia malu pula. Dia risaulah dia baca salah kan. So dia macam malu lah nak start. So macam mana? Dia patut start ke tak? Patut ke tak? Kalau rasa insecure je, susah. Kita kena, bagus. Semua memberikan jawapan yang mantap. Ini yang kita mahukan. Bagus. Oh, Damia streak highest answer streak of 9. Tanya. Takut dah. Saya takut dengan Damia. Okey, Saya tak fokus. apa ni. Kita tengok soalan seterusnya. Mungkin Kaisara dapat mendahului Damia? Mungkin. Soalan Mungkin ke-10. Mukri macam mengejar. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencukupi. Ini ada saya terangkan awal tadi tapi masih tidak ramai lagi yang masuk Google Meet. Tak apa, ni rasanya semua tahu kan. Ni asas dia. Kalau salah tak apa, kita sama-sama belajar, saling memperingati. Oh, ramai juga yang betul. Bagus. Tahniah semua. Ini adalah tanda-tanda yang anda semua seorang pembaca Al-Quran yang bagus. Okay. Scoreboard. Damia ke bawah. Tak apa. Masih ada peluang mendahului Kaisara. Fikriyah menunjukkan hasil yang baik. Okay. Tak apa. Kita teruskan ke soalan ke-11. Betul atau salah? Adakah dapat membaca Al-Quran itu suatu nikmat yang besar? Alamak, senang sangat lah. Apa Amira ni? Alamak. Alamak, tu bagi soalan mudah. Tak apa lah, kita bagi bonus mark lah katanya. Kita tengok siapa yang mendahului. Oh, Kaisara dah berapi-rapi tu. Answer streak. Posisi kedudukan sama tapi Damia boleh mengejar, jangan risau. Soalan ke-12, multi select. Antara berikut, yang manakah termasuk nama-nama Al-Quran? Ini mudah Ini mudah. Ni kau tak dapat jawab ni. Ini mudah insyaAllah. Semua kita kenal lah Al-Quran, kita selalu baca. Kalau Al-Quran dekat Itali mungkin Alfonso. Bagus semua. Berikan jawapan yang mantap. Okay, kita tengok siapa memberi keputusan yang betul ke atau yang lain. Oh, sama lagi kedudukan. 4 player just hit answer streak of 4. Bagus. Memberi 4 pelajar yang bagus serta yang fokus. Teruskan ke soalan ke-13. Apakah cara bacaan apabila berjumpa wakaf Allah? Ayo. Kena buat apa tu? Ini mungkin tadi Sarah kata kalau tak faham tanya soalan. Tapi semua faham. Bagus. Kita uji sekarang. Ingat ke tidak ingat? Lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. 9 orang mendapatkannya betul. Yang lain mungkin dia keliru dengan wakaf yang satu lagi. Dia tak apa. Oh, Miss Nana menaiki tangga ketiga. Bagus. Okay, seterusnya soalan ke-14. Apakah cara bacaan bila bertemu tanda wakaf berikut? Tengok kepada contoh ayat tersebut dan pilih bacaan yang sesuai berdasarkan tanda wakaf. Tengok ni wakaf itu. Oh, diutamakan untuk berhenti.
masih ada yang tersilap di situ, mungkin keliru lah. Biasalah kita dah lama tak ingat dan tak ulang kaji. So kita buat program ni untuk saling mengingati lah. Tersalah Oh, tekan tu. Dia macam tak sabar nak kejar tahta dia. Dia nak Tersalah markah, tekan. dia kejar markah. Dia tekan dah laju, baca sikit, terus tekan. Terusnya kita terus pergi ke soalan seterusnya. Betulkah Al-Quran mempunyai pelbagai nama? Mana satu? Mana satu? Oh ya, siang kan aku ada satu nama je. Oh, ada yang tak dapat masuk. Betul, tanya semua. Setiap Betul, pagi lah. bagus. Ni soalan dia senang sangat lah. Kurang mudah dah lah. Dia mudah sebab semua orang bagi fokus, tumpuan dan fokus. Kalau itulah. saya tidur ni tak Soalan dapat ni sebenarnya jawab. susah. Tapi dia orang sebab dia orang fokus. Betul. So dia jadi senang lah. Okay, Okay, soalan next. seterusnya. Adakah membaca Al-Quran mendapat pahala? Dapat ke pahala kalau kita baca? Bukan ke kita hafal je dapat pahala? True. Maksudnya betul lah baca Al-Quran mendapat pahala. Semua sedia maklum lah benda tu kan. Kita baca Muqaddam pun. Muqaddam tu sebenarnya juz 30 yang dipotong je, yang diambil sebagai memudahkan bacaan untuk training lah kata. Okay, tak apa, kita seterusnya soalan. Semua masih kekalkan posisi yang sama. Mungkin jawapan soalan terlalu mudah lah ni. Kamu pun terus soalan 17. Apakah cara bacaan apabila menjumpa wasal aula? Macam mana? Amirul rasa yang mana Saya rasa macam Amirul rasa mana? Kalau Amirul rasa, rasa semua. Sebab ikut bacaan, saya boleh baca semua. Tapi kena ikut hukum. Lebih baik untuk meneruskan bacaan wasal. Kalau kita nak berhenti boleh, tapi lebih baik teruskan. Lebih baik teruskan, yes. Dia tak wajib berhenti, tapi kita digalakkan untuk teruskan lah. Betul. Okay, kita tengok ada yang ke bawah ke? Oh tidak, semua kekalkan posisi yang sama. Tough round lah. Okay, tak apa, kita seterusnya. Soalan seterusnya, soalan 18. Multi-select. Apakah objektif program Oh My Tajwid? Ni awal tadi, ni minit ke berapa Apa je? jadi saya berapa? Sebab kita awal Apa sangat ni, objektif dia? objektif. Tak apa, kita boleh tahu dah berdasarkan konten dan sikit-sikit. Agak-agak kenapa kita buat program ni? Tak apa. Betul, tak ada yang salah. Bagus, tak ada yang salah setakat ni. Bagus. Ada yang ke bawah ke? Oh tidak, Damia ke bawah. Dipotong oleh Aidil Syazwan. Kita Go teruskan. Damia, go. Masih mempunyai peluang. Adakah berdosa jika seseorang itu gagap semasa membaca Al-Quran tetapi berusaha untuk melazimi bacaan Al-Quran? Melazimi ni kita kerap baca lah, selalu baca. Dia gagap tapi dia sentiasa baca Quran. Adakah berdosa untuk dia sentiasa baca? Salah. Semua memberikan jawapan yang tepat. Betul lah tu. Kita tak berdosa kalau kita tak tahu baca. Tapi at least kita berusaha lah. Belajar, membaca. Posisi yang sama, Amir Rushaidi has the highest answer streak of 15. Dahsyat Amir Rushaidi. Tapi nama ni tak ada kat sini. Mantap. Aidil Syazwan mengejar Adana nampaknya. Adana perlu berasa bimbang dengan Aidil Syazwan. Kalau tidak, dipotong. Apakah maksud program sulam? Ini pun di awal program tadi. Rasanya masih ramai belum join tadi. Tapi boleh agak lah sebab dia sebenarnya program kita ni lebih kepada kemasyarakatan lah kata. Ramai betul. Jahitan kain. Tapi betul lah sulam tu jahitan kain juga, tapi dia bukan untuk konteks program ni lah. Biasa Amir kena marah dia macam betul lah sulam tu kan jahit tu. Tapi tak kena konteks, dia kena jawab berdasarkan konteks kita. Tapi tak apalah, kalau yang tersilap tu masih ada peluang. Aidil Syazwan pun strict juga.
has the highest answer streak of 12. Jangan kata tadi siapa tadi yang highest streak tadi, jangan kata dia yang terjawab jahitan sulam. Tak apa. Kita terus soalan 21. Bila jumpa tanda wakaf, kita wajib teruskan bacaan. Betul ke? Bukan ke wakaf tu boleh pilih berhenti ataupun nak teruskan? Ni tanda wakaf general lah, mana-mana tanda wakaf kan. Jawapan ni mungkin soalan ni agak keliru lah. Saya minta maaf sikit. Tapi sebab sepatutnya saya spesifik kan, tapi Kena bagi markah bonus lah yang ni. bonus lah, terpaksa lah. Ni nak buat macam mana kan? Masih kena posisi yang sama. Apa, kita seterusnya ke soalan seterusnya. Bagus lah ramai yang fokus. Itulah, saya tak expect ramai fokus. Lam alif. Apa kita kena buat? Apa cara bacaan ni kau jumpa ni? Dia kata la maksudnya tak boleh berhenti lah kan? La, no. Kalau dah Arab la ni maksudnya tidak. No. Betul. Masih ada yang tersilap. Mungkin jawapan dia dekat-dekat sama lah. Tu yang ramai yang nak cepat kan, dia tekan lah dia niat. Tersilap tu. Jadi tak apa. Sebenarnya Tersilap. Betul. Maka wasal ni, la wasal ni tak boleh berhenti lah kata. Tak boleh berhenti. Kalau kat akhir ayat dia baru boleh berhenti. Anggap dia macam lampu merah, macam la. Macam kita tengah baca macam tu, tak boleh berhenti, sambung. Okey, posisi macam sama. Aidil Syazwan mengekalkan berterusan 14 betul jawapan. Bagus, fokus yang baik. Soalan 23. Apakah antara kelebihan membaca Al-Quran? Ini boleh pilih banyak jawapan. Ini biasa kita baca Al-Quran ni untuk orang kata keseronokan juga. Kadang ada yang terseksa baca Al-Quran, ada. Mungkin dia malas dia baca kan, dia baca tertidur. Okay. Mendapat ganjaran hadiah daripada Atuk. Alah comel. Patutnya Atuk mungkin bagi hadiah lah juga kot. Mungkin ada yang diorang dapat lah. Itulah Nurul tak tahu diorang dapat. Alamak, mungkin ada yang Atuk yang baik-baik kan. Atuk dia guru Quran. Atuk dia bagi hadiah. Atuk saya tak bagi pun. Tapi ni kita lebih spesifik lah apa manfaat Al-Quran ni. Bila ni. Tapi kalau dapat hadiah daripada Atuk tu, itu bonus lah. Siapa tak dapat tu, tak boleh nak kata apa lah. Tapi yang betul-betul dapat Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk kembali ke jalan yang kebenaran. Dan juga Al-Quran sebagai syafaat akhirat kelak. Banyak lagi kelebihan yang lain, tapi saya letakkan 2 sahaja di sini. Ayo kita teruskan soalan seterusnya. Wah, Miss Nana naik ke atas, Farihah ke tangga yang ke-5. Okey, kita ada soalan. Bagus. Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan mengikut bacaan murattal daripada rakaman video? Murattal ni bacaan apa ni? Kita ikut daripada kita dengar orang baca kan. Kita tengok orang baca kat TV ke apa. Boleh ke kita ikut? Kan kalau ikut kan salah ke macam ni? Ada yang tidak tahu. Allah, tak apa. Jarang kita mungkin tahu lah dekat program ni kan. Yang bacaan murattal boleh diikuti. Contoh kita buka YouTube baca lah. Cari syekh mana-mana yang imam sedap ke apa, yang bacaan sedap. Kita ikut je. Kalau kita tak tahu baca, kita boleh ikut. Tak ada masalah. Fikriyah naik ke atas ke tangga ke-5. Siti Aisyah is back in the game, 3 in a row, streak. Soalan terakhir Soalan terakhir. Ini akan menentukan segalanya. Apakah itu kalamullah? Perabot ke? Nama macam jenama perabot. Wah, semua fokus lah. Bagus lah. Semua tahu yang kalamullah itu adalah Al-Quran. Okey, kita tengok ni. Saya nervous. Damia tempat ketiga. Damia. Setelah namanya tiada di ranking lama, naik ke atas. Aidil Syazwan. Siapa tu? Ada Ana Kaisara. Bagus. Hari ni. Karena semua yang lain pun bagus sebab
Mungkin tengah fikir kan, tak tahu jawapan tapi tengah fikir betul ke tak. Disebabkan ni kita dah sampai ke hujung program sebenarnya. Tapi sebelum kita ke hujung program, boleh tak saya nak dengar feedback ataupun kata balas daripada peserta program ni. Apa pendapat anda tentang program ni? Adakah anda mendapat manfaat? Adakah anda belajar sesuatu yang baru? Adakah program ini berguna untuk bila anda membaca Al-Quran? Boleh ada sesiapa volunteer? Ataupun saya nak pakai randomizer, orang kata will nama biasa saya kena remove sikit, ni banyak nama pula. Ada yang nak volunteer? Kalau tak ada volunteer, saya saya pusing dia ni. Kalau ada volunteer, kita bagi volunteer. Ada anak-anak dah menang kan, mungkin ada sedikit ucapan lepas menjuarai Kahoot tadi. Ada? Ada ke yang nak volunteer? Damia macam tadi awal-awal dapat nombor 1 tapi tersalah, mungkin tersilap tekan tu yang di ke bawah. Okay, ada anak Damia nak bagi feedback sikit, kata program ni macam mana, membantu ke dalam pengetahuan tentang tajwid. Damia ke, ada anak ke, Sinatra ke? Nak cakap boleh? Boleh cakap. Program ni best lah, dia tak bosan. Lepas tu saya dah tahu benda tu tapi dapat tahu lagi terperinci macam tu lah. Thank you. Ada anak form berapa? Form 2. Form 2. Maksudnya majoriti kat sini form 2 Ke ada form 3 ke form 5? Iqbal ni. Iqbal ni orang kata ni untuk apa ni? Kita tengok feedback program. Feedback. Okay, feedback daripada saya, saya dapat refresh balik ilmu-ilmu yang saya telah pelajari dulu and dapat betul memperingati baliklah ilmu-ilmu tentang kita punya ilmu Al-Quran kita ni, tajwid Amirul, macam yang Amirul dan Cik Siti Sarah ajar. So banyaklah benda-benda positif yang saya belajar daripada ni. Terima kasihlah atas feedback tersebut. Betul lah, kita ni bukanlah kita nak mengajar sangat, kita berkongsi, lebih kepada berkongsi, saling mengingati lah katanya. Kadang kita lupa apa yang kita belajar kan? Kadang kita tak tahu tapi kita tahu sesuatu yang baru hari ni. Okay, sebabkan kita dah ke akhir program ni, mungkin Sarah boleh bagi link kehadiran, bagi dekat ni grup WhatsApp lah, sebab takut tak bagi dekat sini boleh juga ataupun dulu. Lepas tu, dan juga sementara Sarah nak bagi link grup kehadiran, boleh tak saya nak minta semua pelajar untuk buka kamera, sebab saya nak tangkap momen memori ni, memori program kita bersama. Minta semua untuk buka kamera. Saya nak sekejap kita nak ada sesi tak gambar sikit. Dekat chat tu ada Nazmi, saya baru lepas matrix. Sinatra, saya form 5. Amir Rushaidi, alhamdulillah program ni bagus dan saya dapat mengajar semula apa yang saya pelajari. Okay, sebenarnya saya rasa mungkin majoriti dah pernah belajar, cuma mungkin ada yang lupa-lupa sikit. Samalah saya pun, lagi bila dah masuk universiti lagilah kita tak berapa nak. Sekolah dulu kan macam cikgu-cikgu selalu ingatkan, mak ayah kat rumah selalu ingatkan, tapi bila dekat universiti ni tak ada siapa nak ingatkan, baru pandai jaga sendiri kan. So program ni antara program yang macam untuk saya dan Amirul sendiri ulang kaji jugalah. Betul, saya lebih kepada saling berkongsi dan saling mengingati je. Kerana saya lagi pandai atau lagi alim ulama ke apa, tak ada, saya cuma berkongsi saja. Setuju dengan Amir. Okay, jom semua kita nak ambil gambar. Cik cantik. Ayo. Pukul lagi 2 minit kita nak gambar. Mungkin ada yang tak pakai tudung lah, silakan pakai tudung dulu. Tapi kita tunggu. Boleh pakai tudung dulu.
Kita ada Wan Rosli. Semua muka ceria pagi-pagi ni, pagi Sabtu, cuti sekolah. Saya Tak fikir apa. nampak macam ngantuk sikit tapi tak apa. Bagus adik-adik ni join. Ada Alhamdulillah. Danish. Thank you Danish. Thank you Thank you. Mukri. Thank you for the star. Ada Nurul Nashwa. Comelnya Nurul Nashwa. Nashwa umur berapa? Form 1. Form 1. Thank you Nashwa masuk program ni. Okay. Ini? Okay, ada lagi ke nak buka? Kalau tak ada, saya tak gambar je. Ada lagi ke yang nak buka? Boleh angkat tangan ke bawah tu. Boleh angkat tangan. Okay, tak apa. Kita tak gambar je sebab kita tak nak membazir masa. Okay. Okay, baik. Kita tak gambar. Satu, senyum tunjuk peace ke apa, tak ada masalah. 1, 2, 3. Okay. Lagi. Lagi satu lagi. Buat gaya lain pula. Gaya, ni nak gaya apa ni? Ada cadangan ni? Superman ke love ke apa, mini love ke apa. Sepada cadangan. Tu Fikriah buat ni. Ini Mini love. Iqbal rasa nak buat mini love. Okay, kita buat mini love. Okay. 1, 2, 3. Okay, masih banyak. Boleh isi link kehadiran tu ya. Nanti kita akan sediakan sijil untuk program ni. Okay, kami akan hantar sijil tersebut melalui email masing-masing yang digunakan waktu pendaftaran itu. Okay, rasanya itu je lah kot kita punya program. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Nas. Link kehadiran tu kalau ada yang dah terisi tadi boleh tak nak minta isi semula sebab tadi ada yang cakap macam ada problem sikit, saya dah tukar sikit setting dia. Isi semula? Okay, terima kasih. Pastikan email betul tau sebab nanti kami nak hantar sijil. Nanti mungkin saudari Sarah akan kongsi semula ke dalam grup tapi isi je lah sekarang. So kita akan tengok time lah. Buka sampai pukul 11.30 saja atau 11.30 je. Kemudian kita akan tutup. Kalau tak takut yang mana tak join tu minta sijil ke apa. Kita harap bukan kita nak sijil sangat tapi kita harap kita punya perkongsian ni bermanfaat lah untuk semua yang menyertai ni untuk bila baca Al-Quran harap membantu lah. Okay, masih banyak. Yang ini saya mengakhiri program ni. Okay, masih bye-bye. Atas yang bye-bye, terima kasih sama. Okay. Semua boleh leave. Thank you Nazmi, thank you Danish. Thank you Nashwa, thank you Damia. Thank you semua Mukri, Adana, Farisha, Natra, Stasha, Shazila, Fikriah, Danish lagi, Amirul Syaidi, Arif Azani, Adam Maisara, Muhammad Danish lagi. Oh, ramai Danish. Wan Roslina, Aidil Syazwani, Adana Kaisara. Oh, Adana Kaisara ada 2. Hacker, kita ada hacker lah kat sini. Nama. Hacker ada, dahsyat ni. Iqbal punya Aizat ahli. Ada Muhammad Nur Hakimi. Terima kasih Nazmi. Thank you semua. Okay, saya anchor ni saya tutup terus. Okay, Amirul. Bye Amirul. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum Amirul.